tahun, bukan dibina 10 tahun. Daripada umur berapa dia bina nama dia, sampai nama dia jadi satu nama besar. Orang semua rasa hormat pada dia. Tengok anak dia sekali aja runtuh apa yang dia bina selama berbelas-belas tahun. Fitnah anak yang main kepada ibu bapa. Na'udzubillah min zalik. Cukup takut benda. Cukup takut nak cakap. Nabi Nuh alaihi salam, Allah test dengan anak dia. Menangis dia, melutut di depan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu keluarga aku. Itu keluarga aku yang tak mau naik atas kapal aku tu, anak itu, isteri itu adalah keluarga aku. Allah Subhanahu wa taala kata mereka bukan keluarga kamu. Pasal apa? Amalan mereka tidak saleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua ni kena uji. Dunia tempat kita hidup ni adalah medan ujian. Sebab Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ala inna dunya khadiratun hulwah. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya dunia ni khadirah. Khadirah ni hijau. Hulwah mana? Hijau ni memang semua orang suka. Okay, hijau ni semua orang suka. Pasal apa? Pasal dia satu color yang membawa kesegaran. Segar. Rumah bila ada rumput sikit di depan tengok, segar. Rasa kesegaran itu disuntik masuk dalam jiwa kita. Hijau ini. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi habaq dah kita, dia kata ala inna dunya khadiratun. Ketahuilah sesungguhnya dunia ni hijau. Hulwah mana? Orang bila tengok show, orang suka. Mana kebanyakan orang suka. Orang yang ada kencing mana pun suka. Cuma dia mau duk pantang sikit je. Tapi mau duk kira geram, dia tak peduli mana. Dua sifat ini ada pada diri. Apa dia yang tengok nampak segar, nampak menarik, apa dia? Duit. Atraktif. Tengok cukup menarik. Terongkai serban jatuh tiap riba. Tak sudah. Duit punya pasal. Hulwah mana? Dunia ni bila kita terai sekali, oh syok banyak. Maka manusia semua kena macam tu. Nabi kata wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah melantik kamu sebagai khalifah di dalamnya. Kita ni khalifah Allah di dunia. Fanazirun kaifa ta'malun. Allah melihat bagaimana kamu buat dengan perlantikan itu. Sebagai khalifah Allah atas dunia, apa yang hamba buat? Fanazirun, Allah dah tengok. Lupakah kita pada Allah? Allah tengok. Derhakakah kita pada Allah? Allah tengok. Tapi kita tak sedar bahawa setiap gerak-geri, tingkah laku, apa yang terlintas dalam hati kita adalah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu, Nabi sambung lagi. Dia kata ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi kata ketahuilah, kamu kena jaga-jaga diri kamu dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Wanita dia besar. Hendaklah kamu jaga, kamu takut dengan dunia ni. Wattaqun nisa, dan hendaklah kamu takut dengan perempuan. Bahaya orang perempuan. Oh bahaya. Dia main hak jenis gatal ni mampu kita. Jangan dia buat pasal, jangan dia buat pasal. Kita tak buat apa dengan dia pun. Dia main mengaku kata dia buat apa-apa dengan kita. Jahanam kita. Soal betul tak betul itu soal lain. Soalnya dia main perui garam macam kita ni. Yang ni kita tak mau. Sebab Nabi kata apa? Wattaqun nisa, kamu kena jaga-jaga dengan orang perempuan. Mau jaga. Jaga macam mana? Jangan tidur ambil gambar dengan mereka. Tak pasal-pasal tidur kaki celah mereka tu pasal apa? Itu semua nak jadi punca. Bukan kata ada apa-apa. Bila kita membuka ruang, kita membuka pintu kepada berlakunya benda-benda yang macam ni, kena. Tapi kalau kita jaga diri kita, kita pelihara marah kita daripada awal dah, kita jangan buka pintu supaya berlakunya fitnah yang seumpama itu, insya-Allah Tuhan jaga kita. InsyaAllah Tuhan jaga kita. Tapi kalau kita bila duduk tunjuk merenyam, walaupun kita tak buat benda tak elok, tapi kita duduk tunjuk tak elok tu, fitnah boleh main kat kita. Maka Nabi SAW bagi tahu, fattaqud dunya, kamu kena jaga-jaga dengan dunia ni. Wattaqun nisa, dan hendaklah kamu takut sikit dengan orang perempuan. Jaga.
Senang. Nak berjatuh orang paling senang dengan cerita perempuan. Cukup senang. Tak payah pergi mahkamah, tak payah pergi apa. Cerita bagi tersebar dalam masyarakat sudah. Typing cukup. Lari kawan yang kena fitnah. Nah, ini adalah ujian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau kita tidak jaga ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala ini, sampai satu masa kita akan terperangkap dengan dia. Last sekali yang Allah sebut dalam ayat tu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak test kamu, siapa di kalangan kamu ahsanu amala, amalan dia paling excellent. Kita orang Islam ni buat apa-apa mau bagi Allah. Tu orang Islam. Saya guru sekolah. Di sekolah saya kena buat kerja yang paling elok. Kalau bagi latihan ke budak-budak, right bagi elok. Yang tu kena. Pasal apa? Orang macam saya, kalau benda begitu tak jaga, lagi berat kutu nak benda ke belakang. Biasa tu bukan pasal apa, tu pasal tidur ceramah batal. Kawan hak tak ceramah, tak raih muka orang tak ada dakwah. Hak ceramah ni depan balon lagi tak ada hati belakang. Rotan tak ubah kuat, hang cari main pelepah nyok pun nak bagi ke belakang. Orang kerja tak siap pun bukan pasal apa, tu pasal pergi ceramah, duk balik lewat-lewat kan. Orang nanti sebab ada belakang kita. Kita jangan bagi ruang orang sebab kita. Kerja bagi elok. Bagi sempurna dan buat bagi elok. Biar orang tak boleh kata apa. Kalau dia nak kata juga, dia kata fitnah. Pasal apa? Pasal kita buat elok. Dia saja nak kata. Tapi kalau memang kita ada benda-benda yang tak elok kita buat, dia pukul, kita kena. Dia menjadi fitnah kepada dia dan kepada orang yang buat kerja serupa macam dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dalam Quran banyak. Dalam hadis Nabi SAW banyak. Cerita kata Allah nak benda yang elok. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cantik, Allah suka kepada kecantikan. Macam mana cantik Allah? Wallahu a'lam. Akhirat esok mudah-mudahan. Nikmat paling besar ialah nikmat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Kita tak tahu nak abang macam mana. Allah sahaja yang tahu bagaimana yang dikatakan cantik Allah Subhanahu wa taala itu. Allah suka kepada kecantikan. Allah suka kita ni nampak smart, kemas, steady nampak kita. Dia tak mahu orang Islam ni satu macam punya ada inferiority complex, rasa hina diri, rendah diri, berasa kita ni tak boleh pergi ke tengah, tak boleh pergi ke depan, berasa kita tak sesuai dalam. Tak mahu macam tu semua. Orang Islam mesti pergi ke depan. Orang Islam mesti ada kepimpinan. Orang Islam mesti jadi orang. Dia jadi somebody dalam masyarakat dia. Lempak dalam laut jadi pulau. Naik atas darat jadi orang. Jangan boleh dimenang atas darat ni. Dia jadi orang betul-betul atas darat ni. Lempak dalam laut dia jadi pulau. Orang Islam mesti macam tu. Allah Ta'ala itu tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah tidak terima melainkan yang elok-elok. Allah sendiri sifatkan diri dia dalam Quran dengan sifat-sifat yang cukup hebat. Dia sebut diri dia ahsanul khaliqin. Allah sebut diri dia dalam Quran ahkamul hakimin. Sifat Allah itu ahsanul khaliqin. Dia adalah pencipta makhluk yang paling baik. Mana ada teknologi dalam dunia ni boleh cipta macam yang Allah cipta? Mana ada? Tak ada. Allah buat manusia ni. Tak boleh. Orang tak boleh buat lagu orang yang Tuhan buat ni. Tak akan dapat macam yang Allah buat. Hebat manusia ni. Allah bagi jadi manusia ni cukup hebat. Mana hebat dia? Saya selalu bawa contoh kalkulator. Tekan 2 kali 2 sama juga 4. 4 kali 4 4,387 sama juga root dia keluar jawapan. Kasar ni kita kata kalkulator ni boleh bagi cepat macam tu dia fikir juga. Sekarang ni 999,879 kali 4,5233 sama juga dia keluar E terus dia tak boleh fikir. Kalau dia boleh cakap dia kata apa punya gila ni dia kata macam ni orang tu kira dia kata tak kenal orang kira. Kalau dia boleh cakap dia keluar E tu pada muka dia. Wah, siapa yang reka tu kalkulator tu? Manusia yang boleh reka kalkulator tu. Cerdik macam mana buat tu?